Okay. So kita sambung yang apa? Kita record and this taxonomy ni kita ada tiga, kognitif, afektif dengan psikomotor ataupun stres. Apa dia? Slide dekat sini tak naik. Slide tak naik ya? Tak ada. Saya tak dapat tengok pun slide. Oh, okay. Oh, sebab saya share Google Chrome ya. Okay, sekejap. Thank you. Sekejap ya. Saya stop sharing, saya share slides. Cik Baik cakap, saya lupa. Saya share apa tadi? Saya share QR code kan? Sekejap. Okay, sekarang naik ni lah. Okay. Okay. Sorry. Okay, so tiga ni lah classification. Ada tiga domain bila kita nak tulis learning outcomes. Bila kita tulis test ataupun exam, kita selalu guna cognitive domain. Kita jarang guna dua domain yang efektif tu. Kita selalu guna yang ni. Okay, minggu lepas pun kita dah banyak C1 sampai C6. Bila kita nak tulis test tu, selalunya kita guna C ni lah sebab kita kata kita guna kognitif. Susah lah kita kata kita nak tengok orang mempunyai affective domain. Efektif tu lebih kepada emosi. Macam nak tengok seorang emosi seorang murid ataupun cara dia menghayati nilai, cara dia membuat penilaian menggunakan emosi and everything. Susah lah kita kata kalau kita tengok dalam test. Okay, dan psikomotor kita lebih kepada pergerakan sensori motor lah, lebih kepada pergerakan fizikal. Okay, minggu lepas kita dah tengok benda ni. Okay, jadi inilah yang terbaru. Yang lama kita kata belum, dulu kita guna kata nama, noun. Kata nama lah pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisa, sintesis dan penilaian. Sekarang ni mereka lebih dah tukar tempat satu. Sintesis ni maksudnya dia tukar jadi C6, iaitu sintesis ni bila dia kata seseorang itu sintesis, dia menjana atau menciptalah, create. Okay, jadi evaluation dah turun jadi C5. Sebelum nak create, dia kena boleh menilai dululah. Dan semua ni bila dah 2001 ni kita guna dalam bentuk kata kerja. Okay, daripada mengingat hinggalah ke mencipta. Please kena tahulah yang terbaru. Okay, yang ni yang terbaru dan kita tengok semua dah mencipta nak atas. Okay, remembering, understanding. C6, cipta ataupun menjana, creating, semua benda ni C1 sampai C5 ni kita dah assume dia dah mahir dah, dah menguasai. And lepas kat sini pula kita boleh tengok lah cognitive dimension dia. Sebabnya bila kita nak guna verb tu, kita kena tengok juga lah. Kita tengok C1. Ni C1 ni remembering kan sampai C6. Tapi nak guna tu pula it depends on the pengetahuan lah, knowledge dimension ni. Sebabnya remember fakta, okay, dia paling senaraikan list. Okay, tapi kalau kita kalau memahami fakta, seorang tu boleh ulang balik dengan ayat dia sendiri. Dia tak ambil ayat sendiri dalam buku teks lah. Tak tunjuk kata dia memahami. Selalunya jadi paraphrase is actually bila kita nak tengok student tu, dia boleh faham suatu fakta. Okay. Dan ini ialah kerja gunalah panjang ni. Kalau create fakta, macam mana nak create? So kalau kita guna categorize pun, in a way that is a verb yang activate lah, create C6. Dan C6 tu fakta. Okay, bila kita verb ni, kita guna verb yang boleh diukur secara straight lah, directly observable. Maksud kita boleh lihat dia macam okay, pelajar tahu. Bila kita guna verb yang susah nak untuk diukur. Okay, kalau macam ni outline, senaraikan jugalah basically. Okay, differentiate. Okay, kita boleh tengoklah student dapat membandingkan. Okay, kalau student tahu, macam mana kita nak tahu dia tahu? Itu yang kita guna verb yang boleh diukur. Okay, this is again dia punya maksud untuk setiap level ni, level tahap taksonomi Bloom.
Okay, ini untuk kognitif saja. C. Sebab tu kita punya C kan. Dan dia ada C1 sampai semakin naik, semakin kompleks dan susah. Okay. Produce new or original work. Kalau dia boleh gubah lagu, dia boleh lukis and everything, dia boleh tulis item ke, dia boleh tulis dia boleh tulis apa karangan yang baik, itu dia dah C6 lah. Paling tinggi lah tu. Okay. Ini effective domain. Effective domain ni ada lagi craft wall juga, tapi dah belum pun ada, tapi masih ni geng-geng ni ya founding the effective domain. So ada feelings yang lebih kepada emotional. Okay, perasaan, nilai, penghargaan, semangat. Benda macam tu yang kita nak tengok lah. Kalau kita kata dia domain effective, dan selalunya domain ni yang kita susah nak tengok dalam peperiksaan. Okay, and tengok dia A, kat ni pula dia start dengan A1 lah. A1 penerima. Bila dia menerima tu dia dapat dengar dan dia dapat, bila dia dengar tu dia respon lah. Dia respon, ya, okay, kan. Kalau okay, kemudian responding lah. Okay, A2. A2, dia kata participates in class discussions, tanya soalan, bagi pendapat, itu dah respon. Okay, bagi pendapat tu mungkin mungkin dah start. Di sini dia kata valuing lah. Okay, bila share perspectives while respecting diverse opinions. Ada pendapat dia berbeza dengan pendapat kawan dia, dan tapi dia bagi pendapat dengan cara kita hormatlah perbezaan pendapat. Okay. Dan selalunya kalau kita nak tengok ni pun kita selalu tengok dalam group work lah. Okay. Dalam PBD. Kejap lagi group group Cikgu Niza, Cikgu Yati, Hassan, Munirah dengan Fatimah akan ceritalah pasal PBD. Okay, organizing. Okay, bila dia dah boleh menyusun kan, dia dah boleh seimbangkan lah. Seimbangkan tanggungjawab kan. Accept different viewpoints, again benda yang sama. Kemudian bila dah terima beberapa perspektif, dia boleh gabungkan perspektif-perspektif tu dan buat perspektif baru lah. Okay, dia dah boleh menyusun, dia dah boleh dapat, okay, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, okay, kesimpulannya macam ni. So dia dah start organizing. Okay, dan last sekali lah penghayatan ni lah, ini yang paling tinggi. A5 ni. Okay, A5 ni dia dah boleh, maksudnya tunjukkan dia boleh diharap, maksudnya dia boleh buat sendiri, dan kita nampak lah dia boleh collaborate positively dengan group members. Okay, dia dah ada tanggungjawab sendiri, dia ada ethics, dia tak meniru, dia tak plagiarize. Kalau kita cakap dalam research kan, valuing people for what they are, not how they look. Okay, kadang-kadang dia nampak lah, yang kaki puli tu, kalau student yang selalu bully tu, maksudnya dia tak ada lagi lah ni. Yang tu yang kita ni, selalunya kalau kat sekolah bully lah, masalah bully kan. Ini yang kita nak terapkan dalam pengajaran. Tersekat-sekat. Okay. Muna, okay. Sekejap lagi saya nak tengok group yang present ni macam mana. Okay, lepas ni hopefully setakat ni je lah kita buat Webex presentation. Lepas ni pun saya akan try kita lecture melalui WhatsApp. WhatsApp okey tak? Tapi WhatsApp cuma penat lah sikit. Tapi saya okey kalau semua okey. Minggu depan mungkin kita tak buat guna ni, kita guna WhatsApp, dan saya akan buat macam bagi group work, kita buat WhatsApp saja, WhatsApp group, dan you guys akan work in groups in WhatsApp. Sebab kalau tersekat-sekat macam tu payahlah. Okay, tapi hari ni kita try juga tengok untuk group yang nak present ni macam mana. Okay, lagi satu saya nak bagi group yang present ni aware, kata sebab saya perasan anda guna Google Slides. Google Slide pun berat, tapi so decide macam mana. Kalau boleh tukar sikit jadi PDF, lebih senang, unless kalau you guys ada internet connection yang strong. Okay, I don't mind, tapi just untuk ni lah, untuk to prepare before while I'm presenting ni kan. Mungkin kalau nak tukar jadi PDF pun tak apa, slide yang berat tu, sebab Google Slides berat jugalah dengan gambar cantik-cantik semua. Okay. Okay. Kalau sekarang macam mana? Tersekat lagi ke? Alamak, saya cakap tersekat. Saya dah okay, boleh dengar. Dekat
Okey, siapa Mona cuba cakap. Cuba baca, Hello. cuba baca. Cuba baca. Receiving, menerima. Okey, Listen, semuanya. ask, follow, show, choose, answer, locate. Okey, tu Mona. Siapa dengan Mona tersekat-sekat? Ada tak? Boleh cakap tak? Kalau Mona, Tak? saya dengan Mona clear. Mona cakap okey. Ya, clear. Dah clear, betul. Saya cakap sekat-sekat. Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Okey, minggu depan kita buat WhatsApp ya. Saya tak nak kata apa dah sebab kalau macam ni dan grup yang present nanti ni kena fikir alternatif kot. Kalau Webex berat, buatlah kalau Webex berat kita present WhatsApp. Kalau berat tak pun, kalau siapa yang advance sikit boleh buat YouTube live. YouTube live sepatutnya tak tersekat lah. Saya minggu depan untuk minggu depan. Minggu ni Ibu Yati Hassan pun nak present guna Webex ke? Webex betul. Okey kita cuba ya. Kita tengok ya. Dan lagi satu tadi lah saya cakap sebab you guys guna Google Slide. Google Slide mungkin berat lah. Cuma kalau ada internet no problem. Okay, especially yang share screen dia tu lah. Okay. Sebabnya bila dia share screen, dia buka Google Slides and everything, akan berat. Okay, so minggu depan, grup yang present minggu depan dan seterusnya mungkin kita cari alternatif. Dan saya pun akan buat WhatsApp lah kot, pelan-pelan. Kita akan mula dalam WhatsApp instead of Webex. Okay, dan saya akan bagi reminder lah, bagi tahu kata kita start dengan WhatsApp. Selalunya WhatsApp okay, cuma dia akan slow sebab dia bukan real time. Okay, dia akan slow in terms of presentation. Dia bukan slow in terms tersekat-sekat lah. Dan most of the time saya akan guna audio lah untuk kefahaman. Kita cuba seminggu kita guna WhatsApp, kita guna basically synchronous lah. Okay. Dan kepada presenter untuk minggu depan kita cuba Okay. Jadi this is effective. Dan kalau sekat lagi bagi tahu ya. Kita stop sekejap. Kadang-kadang kita dia kena ada orang bercakap sekali lepas tu saya akan unmute balik, mute semula. Dia baru tak tersekat lah. Okay. Okay, yang paling last sekali elemen ni lah, menghayati nilai ni, dia boleh propose, dia boleh solve, dia boleh persuade, dia boleh pujuk orang, dia boleh persoalkan sesuatu benda. Jadi dia dah mula menghayati nilai lah. Okay. Psychomotor ni yang dia ada banyak, Hero, Simpson, Dave. Tapi yang selalunya digunakan lah dekat KPM dan dekat KPT kita guna Simpson. Okay, dalam UTLC punya apps tu pun, My Educator tu kita guna Simpson. Okay, yang ni dia di-establish sebabnya dia nak consider physical movement, coordination. Dan semua yang guna kemahiran-kemahiran motor lah. Okay, and dia kat sini, dia lebih kepada untuk nak measure speed, ketepatan, jarak, procedure, cara seorang bila dia dah buat sesuatu secara hands-on tu sebenarnya dah ada psychomotor. Dan kita kata assemble hard drive, buat programming, okay, gubah bunga, bake a cake, okay, ataupun decorate pelamin. Contoh, ini untuk yang teknikal lah. Kalau TVET repair aircon, kan? Itu psychomotor lah. Dan kat sini dia kata guna yang manual. Benda ada manual task, gardening, berkebun, guna mikroskop tu sama psychomotor lah. Tapi sekarang psychomotor pun lebih kepada benda-benda yang tu. Even communication pun psychomotor juga. Dia punya eye contact, dia punya lontaran suara, dia punya pernafasan, okay. So tu psychomotor juga. And also kalau boleh operate IT equipment, boleh buat item analysis, okay. Boleh buat Adobe, boleh buat video kat TikTok. That is actually psychomotor juga. Okay. So teacher kata pula. Last bullet point ni dia kata, teachers should always consider this domain even if they think the learning environment is sufficiently covered by cognitive and affective. Kadang-kadang yang sempat boleh kita guna lah asalnya dalam exam, dua ni lah.
Sebabnya kita menulis dalam kertas. Okey. Tapi kalau kita perlu guna psikomotor, kita kena buat alternative assessment. Okey, yang tu pun grup Hasan, grup Niza, grup Cikgu Yati, Munirah dengan Fatimah tu akan present. Okey, ini yang saya kata tadi. Kita banyak guna yang ni lah. Lebih kurang sama je daripada P1 sampai P7. Okey. Yang ni ada P6. Yang ni P5. Dia paling, so Simpson yang paling banyak lah. Origination ni bila dia dah boleh buat sendirilah tanpa bantuan dan dia boleh hasilkan sesuatu yang baru pula. Kemahiran psikomotor dia tu, dia boleh buat sesuatu pula yang baru. Okey, dia boleh dia dah boleh tulis programming ataupun dia dah boleh create something. Okey, create benda yang baru lah, buat inovasi. Okey. Ini dia punya step lagi lah. Okey, yang memang ini Simpson. Memang based on Simpson saja. Okey, daripada yang paling basic, awareness, sampailah kepada origination. Originate ni dia create new movement patterns. Dan selalunya kalau kita, at least kan, kalau kita dekat kelas, jangan kita tak adalah sampai origination. Susahlah budak-budak nak buat origination. Origination ni mungkin cikgu pun. Unless ataupun kita certification level. Mungkinlah origination, tapi pilot pun susah lah. Kalau kita kata kita test pilot lah, kita kata pilot mesti ada P7 ni, kita mesti buat P7. Nak create new movement, I don't know how, kecuali dia memang pilot yang yang macam 5 dilangkaui tu kena buat formation ke di angkasa kan. Macam apa yang pilot Malaysia yang menang kat Las Vegas tu kan, ada kan dalam video muzik video muzik siapa penyanyi tu yang Fin Jamal. Kenal tak? Tak kenal. Fin Jamal punya muzik lagu apa tau, tapi dalam tu adalah pilot Malaysia, dia buat rotation dan dia menang lah. So that's origination lah. Mungkin ada pilot yang memang kalau pilot dia P6 je lah, dia adaptasi je. Okay, sekarang ni kalau emergency dia nak adapt apa, dia nak modify apa supaya dia boleh adapt dengan situasi cuaca buruk. Ataupun engine failure. Okay, ini kalau pilot lah kita cakap. Tapi kalau kita setakat dekat universiti ni, kita kata ini pun dah okey dah. Okay, P1, 2, 3, 4. Kalau yang ni okey jugalah. P5 ni dia dah boleh lah. Lagi hebat lah kalau dapat ini. Okay, P5 lah paling banyak pun tak salah saya lah. So sekejap lagi kita tengok, saya tak ingat lah. Saya rasa kita punya ada P5. Okay. Dia still lagi lah. Inilah. Dah download ke semua? My Educator dah main dah dengan My Educator app dia? Dah install lah Doktor. Dah install lah. Okay. Cuba buka phone. Install. Buka. Sekarang kita buat hands on sikit. Saya tak boleh nampak lah, tapi sekarang buka lah. Cuba buka nama My Educator app dekat telefon. Siapa yang join Webex guna phone boleh dengar juga kan, walaupun dah buka My Educator masih boleh dengar Webex kan? Macam hello? Okey, buka dah Doktor. Okey. Dah buka Doktor. Okey, buka dah Okey, cuba bubuh satu word lah. Anything lah dekat sini. Kata guna develop. Cuba type kata kerja develop. My Educator dalam bahasa Inggeris je. So, kalau nak check tu siapa yang ajar bahasa Melayu, nanti cikgu ajar bahasa Melayu. Translate sekejap nak tengok betul ke. Kalau kita kata Dia nak create C6 saja kan? Okey. Ya. Construct. Memang kalau develop di C6 saja, kognitif saja kan? Okey, cuba type construct. 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 Dia ada dua. Reconstruct dengan construct. Construct. Dia Ambil untuk construct. C3 dengan C6 apply dengan create. Construct apply dengan create. Yes. P tak ada P. P3 ada Doktor. P3, P4. Ada P3, P4. Ya dah. P3, P4 kan? P5, P7. Okey, Hasan cakap kan?
Hasan lah. Cepat je. Kalau dalam Tika. Kan? Tersekat balik doktor. Doktor, tak dengar lah suara doktor. Alamak. Sekejap. Okey, macam ni sekarang? Sekarang okey. Sekarang Syifa, okey tak? Bushra? Okey doktor. Alamak. Okey. Kita WhatsApp. Okey. Tadi Hasan tengah cakap tadi. Konstruk C3 dalam My Education Ni kan? tak okey doktor. Okey, tenang. Sekejap. Okay. Sekarang? Cubaan suara. Okey, Tak okey start doktor. So, doktor cakap panjang sikit. Okey. Try Okey. Sekarang tadi si construct kan? Kita kata construct. Pelan-pelan ya? Okey. Saya macam mana? Sekat-sekat doktor. Kita keluar Webex. So, masuk apa? Masuk WhatsApp. Okey? Kita buka WhatsApp. Semua end. Semua leave meeting. Sekejap lagi saya add Rai. Saya nampak Rai. Okey? Leave meeting kita jumpa kat WhatsApp je lah. Okey? Okey. Assalamualaikum.